أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والانتفاع والنفع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Masih lagi Allah Ta'ala izinkan kita untuk kita meneruskan ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Sebentar tadi salat maghrib berjamaah. Kemudian kita masih lagi diberi izin duduk dalam masjid Allah, i'tikaf dalam masjid Allah. Maka ini semua perkara-perkara yang berbentuk kenikmatan yang Allah Ta'ala masih lagi memberi kepada kita. Dan kita mohon kepada Allah, moga-moga Allah Ta'ala sentiasalah hendaknya melimpahkan nikmat-nikmat sebegini di masa-masa yang akan datang lagi insya-Allah kepada kita. Kita pada malam ini sedang jemaah sekalian, sebagaimana biasalah hari Khamis malam Jumaat, kita akan baca satu kitab dalam subjek ulum Quran. Ulum Quran, dan kitab yang kita sedang baca ini adalah berkaitan dengan tajwid Al-Fatihah. Namanya kitab Risalah Tajwid Al-Fatihah. Risalah Tajwid Al-Fatihah yang disusun oleh Syekh Tan Muhammad Saleh bin Abu Bakar daripada Lingga, Kepulauan Riau. Ini bukan di negara kita, cuma rumpun yang sama, rumpun Melayu. Cuma di negara yang lain, negara di sebelah Lingga, Kepulauan Riau. Maka kitab ini disusun oleh Syekh Tan Muhammad Saleh bin Abu Bakar. Kita dah baca sehingga pada muka surat yang ke-8 pada malam ini, insya-Allah sambungan daripada apa yang telah disebutkan terdahulu berkaitan dengan surah Al-Fatihah, setelah tuan kitab asalnya telah menyebutkan berkaitan dengan keistimewaan surah Fatihah, macam mana surah Fatihah ini kedudukannya di sisi agama kita, kepentingan dia dalam kehidupan kita, khususnya dalam ibadah salat yang menjadi suatu rukun dalam salat kita. Kalau tak baca Fatihah, tidak sah salat kita. Maka dimasukkanlah pada pertemuan yang lalu ayat yang pertama dalam surah Al-Fatihah mengikut mazhab yang kita pegang di Malaysia. Malaysia memegang mazhab yang menyatakan Bismillahirrahmanirrahim itu ayat yang pertama dalam surah Al-Fatihah. Kena beritahu begitu sebab kalau di negara-negara yang lain ada yang berpegang dengan mazhab lain yang tidak menyatakan Bismillah itu sebagai satu ayat daripada surah Fatihah. Maka sebagaimana yang saya dah sebut pada pertemuan yang sebelum ini, kalaulah ada orang yang berpegang kepada mazhab yang katanya Bismillah ni bukan satu ayat daripada surah Fatihah, maka automatically Bismillah itu tak wajib baca. Tak wajib ya. Tapi kalau kita ni mazhab berpegang pada mazhab yang kata Bismillah satu ayat daripada Fatihah, maknanya kalau tak baca Bismillah maka tak sahlah
Fatihah kita, sebab tak cukup satu ayat, jadi 6 ayat saja. Maka kita kena faham konsep itu dulu. Kita nak baca tak membaca bismillah tu, kita kena faham kita ni nak ikut mazhab mana. Ikut mazhab Rasulullah kata. Ada juga orang kata begitu. Dia tak boleh ikut mazhab mana, nak ikut Rasulullah kata. Apa benda mazhab-mazhab ni, ikut Rasulullah kan? Betul tuan-tuan. Tapi kita nak ikut directly, secara terus. Orang Arab sebut ala tul, dengan Rasulullah ni tak boleh. Kita dengan Rasulullah jauh mana tahun 1445 dah hari. Tahun kita hari ni kena khabar, kena sedar kita dah berada di tahun 1445 Hijrah. Dengan kata lain, kita dengan Rasulullah tekah banyak tu lah. 1400 tahun lebih dah tekah. Kita tak usah kata hak 1400 tahun lebih ni, hak tekah seminggu. Hak tu pun tak boleh nak turut molek dah. Kita pergi belajar kelas mana-mana dah. Contohnya, tuan-tuan masuk kelas mana-mana. Kelas hak minggu lepas, minggu ni ingat ke tak? Tak ingat dah. Kalau pergi pula minggu ni, hak belajar minggu lepas, tak ingat dah. Tu hak dekat tu, seminggu lepas. Dan ni 1400 tahun yang dulu Rasulullah telah meninggalkan kita. Apatah lagi, memang kita payah nak detect, kita nak ikut Rasulullah secara terus tu tak boleh. Melainkan kita kena ada di tengah-tengah itu. Siapa yang kita boleh berpegang, siapa yang boleh kita berpaut, itulah dipanggil mazhab. Mazhab memudahkan kita untuk kita ikut Rasulullah. Begitu je. Kita kena faham. Kalau ada orang yang kata tak payah ikut mazhab, ikut Rasulullah, kita kena jawab, saya ikut mazhab untuk memudahkan saya ikut Rasulullah. Memang ke semua kita nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi persoalan dia nak ikut tu jauh sangat, nak ikut tu tak dapat. Melainkan kita kena ikut hak tengah-tengah ni, yang mana mereka inilah yang akan bawa kita untuk kita jumpa jalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, apa guna Rasulullah sebut innal ulama warasatul anbiya. Nabi sebut sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi ulama-ulama ni lah dipanggil imam mazhab-mazhab ni, ulama tu. Jadi mereka ni lah pewaris para nabi yang mewarisi apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW khususnya. Maka tuan-tuan sekalian, kita berpegang pada mazhab yang kata bismillah satu ayat daripada Fatihah. Maka disyarahkanlah tuan kita baru ni, bismillahirrahmanirrahim itu pertama dikata waqaf tam. Kalau kita berhenti situ bismillahirrahmanirrahim, habis situ, itu namanya waqaf tam, waqaf yang sempurna. Maksud apa bismillahirrahmanirrahim? Dengan nama Allah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku memulai membaca ini, membaca Quran ni lah. Dan bismillahirrahmanirrahim itu sendiri, dia kita disunatkan juga baca walaupun tidak masa nak baca Quran. Baca Quran pun baca dia atas surah Fatihah wajib, hak pandangan kita ni, mazhab kita. Adapun di selain surah pada Fatihah, surah-surah lain dalam Quran sunat. Okey. Adapun dalam pekerjaan-pekerjaan yang lain sunat juga. Baca bismillahirrahmanirrahim di awal. Dan saya ada sebut satu isu pada pertemuan yang lalu, bahawasanya ada orang yang menyatakan cara kita baca bismillah hari ni salah, dia kata. Sepatutnya kena baca bismillah. Itu pun saya dah sebut baru ni, itu pendapat yang sesat lagi menyesatkan. Dia kata bismillah patutnya. Tidak ada pun riwayat-riwayat yang menyatakan sedemikian. Hadis ke, ya Quran ke, pendapat ulama tak ada pun. Itu hanyalah dia punya reka-rekaan saja. Bismillah tak ada lah. Jadi kalau tuan-tuan jumpa pendapat begitu, tolak, tak payah cara lah tu. Baik, seterusnya kita nak sambung perbahasan seterusnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala, wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amina ila an qala, kata dia
Faraqiqil ba'a min bismillahi wa kadzalika sina ma'as safiri. Dia mari dalam bentuk syair. Syair Arab. Orang-orang Arab banyak menulis ilmu-ilmu dalam bentuk ringkasan. Dalam bentuk ringkasan. Yang dikenal pada hari ini dengan nama matan. Matan. Dalam segala disiplin ilmu ada matan, tuan-tuan. Puan-puan sekalian. Dalam ilmu tauhid ada matan, matan Jauharah At-Tauhid. Dalam ilmu fiqh pun ada matan, matan Abi Syuja' contohnya. Dalam ilmu tajwid ada matan, matan Tuhfatul Atfal, matan Muqaddimah Jazariyah. Dalam ilmu apa lagi? Banyaklah. Ilmu nahwu, saraf, ilmu tata bahasa Arab pun ada matan dia. Sama ada matan Al-Ajurumiyah atau matan Alfiyah Ibnu Malik. Matan tu apa? Matan ni satu cara ulama kita mengarang ilmu dalam bentuk syair. Syair tu berbahasa Arab lah. Dan syair itu sebagaimana orang Melayu kita juga buat syair, dia ada rangkap, rangkap syair kan. Rangkap pertama, rangkap kedua, macam pantun lah. Syair pantun ni dia lebih kurang sama. Kaedahnya ada rangkap-rangkap. Dalam bahasa Arab, rangkap-rangkap itu dipanggil bait. Bait syair. Bait-bait syair. Nah, dan dalam bahasa Arab, dalam ilmu Islam sendiri, ada satu ilmu yang diajar untuk buat syair. Namanya ilmu arud wal qafiyah. Ilmu arud wal qafiyah. Itu nama dia. Jadi siapa-siapa belajar ilmu tu, dia bolehlah belajar macam mana cara nak buat syair Arab. Gitu gini. Dia ada bahar rajas, bahar tawil, macam-macam lah. Dia punya kaedah tu. Okey. Jadi apa yang kita nak sebut di sini, tuan kita ni rupanya dia guna syair juga. Maka dia pun marilah nombor 5 sini. Faraqiqil ba'a min bismillah. Nipiskan ba daripada bismillah, dia kata. Wa kadzalika sin, dan demikian juga sin ma'as safiri, serta bersilu atau bersiul. Dan juga sin itu tarqiq, dinipiskan. Apa yang nak sebut sini? Mula-mula sekali kita ni nak betul Fatihah. Kitab kita ni dia, saya dah khabar sebelum ni. Kitab kita ni dia nak cerita bagaimana kita nak baiki bacaan Fatihah kita biar jadi bacaan yang betul. Maka dia akan ajar sikit demi sikit. Bermula daripada bismillah lagi. Maka inilah antara permulaannya. Dia ajar ni. Macam mana bismillah tu nak dibaca dengan betul? Pertama, faraqiqil ba, kena nipiskan ba. Ba di mana? Ba bi. Bismillah tu. Bismillah tu dia ada huruf B. Orang Terengganu panggil B. Sebutannya betul sebenarnya orang Arab panggil ba. Itu huruf ba. Okey. Orang Terengganu panggil huruf B. Kalau bahasa baku huruf ba. Orang Kuala Lumpur panggil ba. Masih lagi tak tepat. Orang Terengganu sebut B, tak tepat juga. Yang tepatnya ba. Itu hak tepat. Faraqiqil ba. Dia ada hamzah belakang ba. Maka maksudnya faraqiqi, nipiskan huruf ba itu. Macam mana? B. B. Kena bunyi B, bukan B. B tu tak lagi. Dia B. Sebab apa kena nipis ba dia bagi bawah B. Jadi bismi, bukan besmi, bukan busmi. Busmi jadi tebal. Bismi. Sepatutnya bismi. Dan demikian juga sin. Sin pun kena ditarkikkan juga dia tu. Tidak boleh disebut secara tebal. Bis dah. Bis. Dan disebutkan di situ ma'as safiri. Sin itu dia ada satu sifat dia, sifat safir. Sifat safir. Dia kata serta bersiul, bersilu atau bersiul. Apa tu bunyi dia?
Bunyi sin yang ada sifat safir itu, sifat safir tu dia macam bersiul. Bersiul ni dia maksudnya dia ada bunyi dia. Bunyi angin. Angin. Kan dia ada angin. Ha. Bis. Maknanya kalau baca bismillah, bismillah tak boleh ya. Tak bunyi sing tu. Bismillah tak salah. Bismillah. Kena ada bis. Bis tu kena ada. Ha. Rasanya tak ada orang lah baca bismillah ha. Bismillah. Ada pun orang pelak lah, orang pelak. Nah, mungkin ada budak-budak ke, mu'allah ke. Jadi apa tu bismillah. Tapi bis tu jangan lebih sangat. Lebih sangat tak boleh juga. Kalau lebih sangat dia jadi qalqalah. Ada satu hukum dalam ilmu tajwid yang kita dah belajar ni tuan-tuan, kita belajar Melaka dah. Nama dia qalqalah. Qalqalah ni terjemah bahasa kitanya lantunan lah. Melantun. Bunyi itu melantun. Jadi kalau bismillah tu, bis tu kita baca dengan kuat sangat, angin sing tu dia akan jadi bisa. Bismillah. Ada juga orang baca kita ni, ada ni ramai orang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar pada lagu tu sedap dah. Tapi bismillah, bisa. Bisa tak ambuh. Sebab bisa tu dia dah jadi qalqalah. Sedangkan sin bukan huruf qalqalah. Sin bukan huruf qalqalah. Qalqalah ni dia ada huruf dia saja. Huruf dia ada 5 saja. Qaf, ta, ba, jim, dal. Qaf, huruf ta, huruf ba, huruf jim, huruf dal. Tak ada sin tu. Tak ada. Bila tak ada huruf sin, maka dia tidak ada hukum qalqalah. Maka kalau kita pergi buat jadi macam qalqalah, salah. Bisa, salah lah. Kalau qad kanat, qad tu betul qad. Sebabnya dal memang ada, qaf, ta, ba, jim, dal. Dal ada. Qul huwallahu ahad. Ahad betul ada. Tapi kalau qul tadi, qul sama juga dengan bisa tadi. Qul huwallah, qul salah. Sebab dia jadi macam qalqalah, dia gerek tu. Jadi kita jangan lebih. Sipir dia jangan baca tu jangan lebih sangat. Qul tak apa, bisa tak apa. Dia kan bis, kerak lalu. Bismillah. Bismillah. Gitu. Tahankan nafas kita, jangan beri jadi lepas belaka. Kalau lepas belaka bismillah, tu agak dah. Tahan sikit, bismillah. Begitu dah. Faedah adalah yang dikatakan tarqiq itu, iaitu ibarat daripada kurusnya yang masuk atas jisim huruf. Adalah yang dikatakan tarqiq itu. Tarqiq kan disebut faraqqiqil ba, dia kata. Dan tarqiqkan huruf ba. Kita terjemah ni nipiskan huruf ba. Jadi apa maksud tarqiq? Dia kata tarqiq itu iaitu ibarat daripada kurusnya. Ibarat daripada kurusnya iaitulah seumpama. Ibarat tu seumpama kurusnya yang masuk atas jisim. Kurus tu nipis. Nipis. Sifat nipis yang masuk atas jisim huruf. Huruf mana? Huruf sing, huruf b tadi. Huruf b, huruf sing. Nipis sebutannya. Maka tiada penuh mulut. Kalau penuh mulut b. Tak b. B. Tiada penuh mulut dengan kedatangannya. Tak jadi penuh mulut pun bila sebut bismillah, salah. Bismillah. Maka tarqiq ini lawan bagi tafkhim. Tarqiq ni dia ada lawan dia. Lawan dia nama dia tafkhim. Tarqiq tu nipis. Jadi kita dapat tahu lalu dah. Kalau tarqiq tu nipis, tafkhim tu tebal. Tarqiq tu nipis, lawan dia. Lawan dia kalau lawan nipis tebal. Makna tafkhim tu tebal lah. Betul tuan-tuan. Tafkhim tu tebal. Yang akan disebut nanti pada pengenalannya. Kayak gini dia akan terangkan pula tafkhim tu apa. Mengenal huruf syafatain. Seterusnya tuan kita cuba nak beritahu lagi tentang ilmu yang terdapat pada kalimah bismillah ni. Apa lagi yang kita boleh ambil ilmu pada sini?
Selain daripada kita tahu tadi bismillah tu, B tu kena baca dengan nipis, tarqiq. Sin tadi kena baca dengan tarqiq juga, dan ada safir, ada sifat hembusan angin dan tidak bersangatan. Kemudian dia masuk kepada mengenal huruf syafatain. Syafatain ini dua bibir. Syafatain maksudnya dua bibir. Kalau satu bibir dipanggil syafah. Syafah. Tapi kita manusia memang ada dua bibir. Satu bibir atas, satu bibir bawah. Jadi sebab itu dipanggil dua bibir. Syafatain. Maka adalah huruf-huruf Al-Quran ini yang duduk keluarnya di situ. Duduk main di bibir ni. Ada. Apa kata dia? Huruf syafatain artinya huruf dua bibir. Ketahuilah bahawa huruf ba termasuk di dalam gelaran huruf syafawiyah. Huruf ba ni, hak di awal kalimah bismillah tu, B tu, dia tu adalah termasuk dalam gelaran huruf syafawiyah. Ulama-ulama tajwid panggil dia huruf syafawiyah, ba ni, huruf ba ni. Apa maksud syafawiyah? Huruf di bibir. Huruf bibir dipanggil. Syafawiyah ni huruf bibir. Artinya yang dibangsakan kepada syafawi. Yang dibangsakan tu yang disandarkan, yang nisbahkan, atau dibangsakan. Kitab-kitab lama dia guna istilah dibangsakan dia. Nak kabarnya di istilah apa, disandarkan, dinisbahkan kepada syafawi, yakni bibir. Maka huruf yang dibangsakan kepada syafatain ini, kepada dua bibir ni, 4 huruf. Semuanya ada 4 huruf, iaitu fa, ba, mim dan waw. Ada 4 belaka tuan-tuan. Huruf yang duduk di bibir ni ada 4 belaka. Satunya huruf fa, yang kedua huruf ba, yang ketiga huruf mim, yang keempat huruf waw. Dan makhraj, yakni tempat keluar ataupun tempat terbit huruf fa. Dan makhraj fa itu daripada dalam dua bibir mulut yang di bawah. Dia kata makhraj ataupun tempat keluar huruf fa. Kita dah sebut fa innama, fa'lam, fa idza ja. Fa tu nak sebut dia tu lagu mana sebenarnya? Macam mana? Dia tu, dia terbit dia, makhraj dia tu daripada dalam dua bibir mulut yang di bawah. Mulut kita, cuba tengok di bibir bawah kita tu. Okey. Jadi bibir bawah tu ada alik dalam dan alik luar. Ataupun ada juga guru-guru kita sebut dulu, ada bahagian kering dan ada bahagian basah. Bibir kita hak bawah ni, dia ada bahagian kering, ada bahagian basah. Bahagian kering hak mana? Hak orang puang bubuh lecu tu. Tu bahagian kering. Dia tak hak luar. Maknanya hak bahagian luar ni dia panggil bibir yang kering. Kalau dia tak kering, tak boleh nak tak lecu. Gincu. Bahasa baku gincu. Orang Terengganu panggil lecu. Mari guana lecu, tak tahulah. Tubik kat mana lecu? Gincu sebenarnya. Jadi hak tu bibir kering, hak pakai lecu tu. Ada satu lagi dia panggil bibir yang basah, iaitu bibir yang dalam. Kita kelebek sikit ni, hak ni. Tu dia panggil bibir basah. Maka bibir yang kering ke bibir yang basah ni dia ada perbahasan dalam ilmu tajwid, ada nah. Antaranya huruf fa ni. Huruf fa ni dia terbit dia, keluar dia daripada dalam dua bibir. Dia daripada dalam. Bila kita sebut fa, cuba perhati molek fa lah. Kita akan sebut dia fa ke fa. Kita akan pergi ke bibir kering ke bibir basah. Fa ke fa. Fa idza, biasanya ke hak basah tu. Dia tak pergi ke fa, dia tak gitu. Fa, dia ke hak dalam.
Lepas tu dia kata fa daripada dalam dua bibir mulut yang di bawah, yakni di dalam bibir yang di bawah beserta beberapa hujung gigi yang di atas. Jadi masa kita sebut huruf fa, gigi kapok yang di atas. Gigi kapok ni gigi hak duduk tengah-tengah. Ada gigi yang duduk di tengah-tengah yang di atas. Tengah-tengah mulut tu ada yang di depan, gigi depan yang duduk di tengah-tengah. Yang depan tu banyak lah, depan tu kiri kanan tengah tu. Tengah tu dipanggil gigi kapok. Maka gigi tu akan ditekan ke bibir yang bawah. Di mana bibir yang bawah yang ditekan? Bibir yang belah dalam. Jadi nak uji huruf ni, bila kita nak uji huruf, kita kena buat gini. Guru kita sebut, kena ambil huruf alif, kita bagi atas dia maka letaklah huruf-huruf Al-Quran yang kita nak uji. Contoh kita nak uji, nak tahu huruf fa tak? Mana makhraj dia. Jadi tuan-tuan ambil huruf alif, baris ke atas jadi letak huruf fa belakang dia, matikan huruf fa tu. Af. Jadi baru tahu af kat mana. Bila kita af, dia duduk di bibir, gigi kapok terkam kepada bibir bawah yang dalam, yang basah. Af. Itulah dia bermakhraj dia. Okey. Manakala ba, huruf ba pula, mim dan waw itu tempat keluarnya di antara dua bibir juga, tetapi keluarnya waw itu terbuka sedikit dua bibir. Waw dia terbuka, au, wa. Dia duk bibir juga, bibir tu terbuka, wala, wu. Di antara dua bibir juga. Okey, manakala ba dan mim terkatup kedua bibir. Kalau waw, bibir dia akan buka. Au, dia tak kapak. Wa, kalau tutup nak sebut ganda wa tak bunyi lah. Wa ni dia kena buka. Dia kena bibir tu dia tidak tutup. Wa, au. Okey. Kalau fa tadi, huruf yang di bibir juga, tapi gigi kapok dia kacik kepada bibir yang bawah dalam. Kalau ba dan mim, ini pula duduk di bibir juga, terkatup kedua bibirnya. Ni dua-dua katup. Mim, ba, semua katup. Cuma ada beza. Dan ada beza ke mana? Mim dan ba tu beza dia bibir basah dan bibir kering. Situ. Kalau ba, dia keluar pada bibir yang kering. Ab. Kalau mim, keluarnya pada bibir yang kering. Amma. Dia tak jadi amma. Dia kena bibir kering sama bibir kering. Mim, maliki yaumiddin. Ma tu, cuba tuan-tuan perhati, ma tu, mari dua ma tu, cara sebut dia. Bibir kering hak atas pergu ataupun di epek, ditutup dengan bibir kering yang bawah. Ma. Kalau ba, bibir kering, bibir basah yang atas dengan bibir basah yang bawah, iaitu hak dalam. Ba. Nampak tak? Jadi bila kita baca bismillah, B. B tu mari ikut dalam belaka tu. Bukan B bukan B. Jadi itulah dia punya kepentingan belajar. Kita tahu apa, kat mana nak pergi tu sebenarnya. Dan kata dia lagi, dan terkatupnya pada ba itu terlebih kuat daripada terkatup dua bibir itu dengan dibandingkan kepada makhraj mim. Makhraj ba dan mim ni hak mana lebih kuat ataupun lebih nak kata benda lebih kuat ni, lebih kuat ataupun lebih nebeng lagi. Hak mana se antara ba dan mim,
Dua-dua katuk bibir Melaka tu. Cuma beza hak tu bibir kering, hak tu bibir basah. Jadi ulama dia bahas antara ba dan mim, yang lebih lagi adalah huruf ba. Huruf ba tu lebih lagi. Dia punya kekuatan dia berbanding dengan mim. Nebeng dia tu lebih dia lagi. Dan menasabahlah ba tu sendiri, dia adalah di antara huruf qalqalah. Mim tidak. Kita bilang tadi huruf qalqalah ada 5. Qaf, ta, ba, jim, dal. Qaf, ta, ba. Ba ada ba. Jadi ba tu termasuk huruf qalqalah. Huruf qalqalah adalah huruf yang bila kita sebut dia akan jadi saya beri apa tadi istilah melantun. Akan jadi melantung. Akan jadi berdentum. Ikutlah. Hak jadi pasal netting ni. Netting. Bahasa sekarang kita netting. Jadi ba salah satunya. Aba. Mana sabah dia jadi kuat lagi pun daripada mim. Sebab dia tu juga salah satu daripada sifat dia adalah sifat qalqalah ada pada dia. Sifat qalqalah. Baik tuan-tuan sekalian. Itu kata dia, maka fahamilah perbezaan ini. Seterusnya dia sebut pula berkaitan dengan mengenal makna safir, yang dia sebut tadi. Dia kata di akhir tu ma'as safiri. Sin itu ada satu sifat, dia sifat safir. Apa sifat safir ni? Safir ni nama daripada sifat. Dia kata safir adalah nama daripada sifat kelakuan huruf. Safir ni satu istilah yang ulama tajwid letak kepada sifat bagi sebahagian huruf-huruf Al-Quran. Antara dia ada sifat safir. Kalau kita boleh ulang kaji sikit lah sifat-sifat ni tuan-tuan, dia ada sifat yang asal, ada sifat yang mendatang. Sifat asal tu dipanggil sifat lazimah. Huruf-huruf Al-Quran ni yang sebanyak 28 huruf ke 29 ke, dia ada sifat asal dia, sifat lazimah yang memang kena ada sama dengan dia. Ada sifat satu lagi dipanggil sifat aridah. Sifat aridah. Sifat lazimah ada 10 sifat. Yang kalau boleh sepintas lalu saya sebut, ada hamas, ada syiddah, ada isti'la, ada itbaq, ada izlaq. Baru 5 tak? Tapi 5 tu dia ada lawan dia. Sifat tu ada lawan. Sebab tu jadi 10 tu. Kalau hamas dia ada lawan dia jahar. 2 dah situ. Hamas jahar, dia bilang gitu. Syiddah lawan dia rakhawah. Isti'la lawan dia istifah. 2, 4, 6 dah. Itbaq lawan dia infitah. 8. Izlaq lawan dia isma'. 10. Cukup. Itu 10 dipanggil sifat lazimah. Sifat hak ada. Sifat yang ada pada huruf tu, sedia ada. Dan dia ada satu lagi sifat bagi setiap huruf ni, sifat aridah. Sifat yang mendatang. Mendatang ni maksud dia apa? Mendatang ni tuan-tuan, maksud dia boleh ada dan boleh tak ada. Ketika-ketika tertentu ada sifat tu. Ketika-ketika tertentu tak ada. Itu dipanggil aridah. Sifat yang mendatang. Sifat mendatang ni ada 7. Ada safir, ada qalqalah, ada lin, ada inhiraf, ada takrir, ada tafashi, ada istitalah. Itu sifat-sifat aridah. Jadi yang dibincangkan sekarang ni safir, iaitulah termasuk dalam sifat aridah. Sifat yang mendatang ni. Baik. Jadi safir ini maksud dia apa dia? Maka kata dia maknanya pada bahasa lughah suara yang bersuara dengannya oleh binatang yang sunyi daripada berhuruf. Suara yang bersuara dengannya oleh binatang yang sunyi daripada berhuruf. Itu maksud safir. Dia suara binatang tu dia tidak ada huruf yang membina bunyi dia. Macam ayam
Kok tu macam ada huruf tak? Kok K O K ataupun qaf waw qaf kok. Tapi kalau safir ni dia tidak ada huruf hak membina begitu. Dia sunyi daripada huruf. Itulah safir. Tak nampak lagi tak? Okey. Pada istilah suara yang keluar menyerupai dengan suara burung yang keluar antara nafas yang menyertai dengan hurufnya. Suara burung. Burung ni kalau dia bunyi suara dia tuan-tuan, dia tak ada burung yang secara umum lah. Ada juga burung hak dalam kategori-kategori tertentu dia jadi ada macam ke bunyi dia tu ada terbentuk huruf-huruf tertentu. Cuma ni burung secara umum. Biasanya suara burung ni dia tidak ada pembinaan huruf dalam suara dia. Maka bunyi dia macam nafas. Bunyi burung. Okey. Maka jumlah hurufnya 3. Kita pergi dulu baca. Jumlah huruf Al-Quran yang dalam kategori bunyi macam bunyi burung, bunyi hak dia sebut tadi mula-mula bunyi siulan, siul. Ada sebanyak 3 huruf, iaitu zai, sin dan sad. Zai, sin, sad. Atau dikatakan safir itu iaitu suara yang lebih. Suara lebih. Keluar dengan kuat antara hujung lidah dan beberapa gigi kapak atau gigi manis yang di atas. Keluar dia daripada hujung lidah di antara gigi kapak atas. Keluar di situ. Kita pergi lagi sikit. Keluar dengan kuat antara hujung lidah dan beberapa gigi kapak atau gigi manis yang di atas. Maka tertahan suara di sana apabila ia mati. Dia tertahan. Dan ia datang seperti teriakan burung. Sebab itulah dinamakan safir. Safir ni bahasa Arab bermaksud burung. Sebab itulah dinamakan nama sifat huruf tu dengan safir. Sebab bunyi itu macam bunyi siulang burung. Maka sad itu menyerupai suara ansa, burung ansa. Dan zai itu menyerupai suara lebah. Suara burung tapi duduk pada lebah. Dan sin menyerupai suara belalang. Dia bagi kita. Ini nak mudah kita ini nak mudah kita gambar. Ulama-ulama ni tuan-tuan, dia bukan sengaja nak beri kita ni kias-kiaskan huruf Quran ni dengan binatang-binatang begitu. Cuma mereka nak beri taswir. Taswir ni nak beri gambaran. Kita ni manusia kalau ada gambaran kita akan mudah nampak. Jadi dia pun sebut huruf sad menyerupai suara ansa. Ansa. Tuan-tuan balik tengok carilah ansa, dengar macam mana bunyi ansa. Bunyi dia gitulah. Dan zai itu menyerupai suara lebah. Lebah macam mana? Zzz, dia getar gitu kan. Tu zai. Dan sin pula menyerupai suara belalang. Belalang ni kena tanya ahli dia lah. Kena tanya ahli belalang. Ada orang suka takak belalang. Di sebelah Kelantan, Kota Baru tu ada dia punya makanan rengang. Makanan rengang. Kalau di sini kok makanan rengang etok. Tu biasa-biasa gitu. Kalau di Kelantan ada makanan rengang hak macam gitu, belalang. Dia goreng lah belalang tu, buat macam-macam lah. Ada cara dia. Jadi adalah tukang hak jual ni, dia pergi cari belalang. Kena tanya dia macam mana bunyi belalang tu. Kita hak main dengan belalang sekali-sekali begitu ni tak tahu kok macam mana bunyi dia. Kena kita tanya ahli dia. Suara belalang tu mana? Kalau ikut dalam kitab ni dia kata sin itu suara belalang. Dia bunyi gitu. Dan yang kuatnya pada sad kerana ia istilah. Di antara sin, sad dan za itu manakah di antara 3 huruf ni yang sifatnya lebih kuat berbanding dengan hak lain? Maka tuan kita kata iaitulah sad. Huruf sad.
Tadi kalau ingat hak perbahasan tadi, huruf di bibir tadi, antara fa, ba, mim, waw, hak mana lebih kuat? Huruf ba, huruf ba. Hak ni pula hak mana se? Antara sad, zai, sin. Sad lebih kuat. Kerana ia isti'la. Isti'la ni terangkat lidah pada lelangit. Jadi di antara 3 huruf zai, sin, sad, huruf sad itu juga adalah termasuk dalam kategori huruf yang ada sifat isti'la. Isti'la ni dia bila kita sebut dia terangkat lidah. Sebab itu nama dia isti'la. Dalam bahasa Arab, ala itu adalah tinggi, terangkat. Maka dinamakan huruf yang bila mana kita sebut dia jadi terangkat lidah, maka itu isti'la. Dan itbaq, lagi pula sad tu dia ada sifat itbaq, iaitulah melekat lidah pada langit. Bila sebut dia tu jadi katuk. Jadi penuh mulut panggil. As. Kita cuba uji, ambil huruf alif, balik ke atas, matikan huruf sad, as. As. Jadi huruf sad tu nampak sebutan dia tu penuh mulut. As. Penuh mulut panggil. Maka sebab itulah dia lebih kuat daripada huruf-huruf yang lain di antara 3 huruf safir tadi. Okey. Kemudian zai kerana ia jahar. Kemudian selepas sad yang kuat sikit lagi zai. Sebab apa? Sebab dia huruf ada sifat jahar. Sifat jahar ni tinggi suaranya. Ia adalah daripada sifat yang kuat dan sin daripada yang lemah. Jadi sin ni duduk akhir sekali. Di antara 3 tu sin bawah kali. Dia punya kekuatan dia. Dia huruf yang lemah. Kerana keadaannya yang menghembus. Sebab sin ni dia tebik angin. Tebik angin yang menghembus. Tidak macam sad. Sad tu macam angin yang menekan. Angin kasar. Angin yang kasar. Zai pun gitu juga. Separa kasar. Az. Kasar sikit. Kalau as, dia lembut. Lembut kan. As, angin ada tapi angin kasar. Az, kalau zai, angin ada juga tapi angin tu macam ke separa kasar. Pertengahan. Tapi kalau sin, as, dia lembut saja tu. Maka atas sifat lembut tadilah yang menghembus itu dia jadi lemah. Maka makhraj ketiga huruf ini barang yang antara hujung lidah membetuli tengah 2 sanaya gigi dengan yang di atas. Sanaya tu gigi kapok. Gigi kapok yang di atas, sanaya. Maka macam mana makhraj dia? Dia kata tu barang yang antara hujung lidah. Hujung lidah kita membetuli tengah 2 gigi kapok. Dia akan duduk di sebelum dia tak menjolor. Menjolor ni keluar. Dia tidak keluar lidah kita. As ada. Dia duduk sebelum daripada pintu masuk mulut kita tu. Kalau kita tutup gigi tu, dia akan duduk sebelum tu. As. Kalau tak pasang. Az. As. Lidah tak keluar. Kalau ada orang sebut huruf sin, lidah dia keluar, salah tu. Tak tepat. Dia sebut huruf sad, lidah dia keluar. Siratal ladzi. Tapi lidah keluar. Siratal ladzi, salah. Sepatutnya tak keluar lidah. Okey. Yang keluar lidah ni hanyalah huruf za, tha, dha. 3 huruf. Ada tha, za, dha. Itu saja yang keluar lidah. Okey. Kemudian kata dia yakni tengah yang sebelah dalam bagi keduanya. Habis itu dah. Maka keluar daripadanya sad dan sin kemudian zai dan tiada berhubung hujung lidah dengan 2 safhah sanaya tetapi berbetulan jua. Maka sad terkedalam sedikit dan zai keluar daripadanya dan sin antara keduanya. Itu dia punya tertib dia. Dan kata Ibnu Qasim adalah makhraj huruf yang 3 ini keluar daripada tepi lidah dan sanaya yang di atas sebelah pihak dalamnya, dan 3 huruf ini gelarannya asfaliyah, artinya dibangsakan kepada tepi lidah sebelah bawah. Maka fahamilah akannya. Jadi 3 huruf tadi juga dipanggil huruf asfaliyah, huruf yang bawah. Itulah yang kita boleh bedah siasat sikit pada malam ni. Pening pada dah tu.
istilah-istilah tu. Tak apalah tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan ada dia punya nilai tambah dalam kehidupan kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.